Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita sama-sama telah pun memperbincangkan masih lagi dalam tajuk masbuk dan mufaraqah, yang mana pada pertemuan lepas kita dah bincang tajuk mufaraqah, yang mana padanya kalau kita lakukan, iaitu kita niat berpisah daripada imam, maka ianya masih lagi mengekalkan fadilat salat berjamaah ke atas diri kita. Dan dengan sebab-sebab uzur tersebut, maka dengan sebab itulah kata ulama, berhasil lagi fadilat salat berjamaah bagi diri kita. Itu pada pertemuan lepas. Baik, insya-Allah untuk pertemuan kita pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung perbincangan kita pada halaman yang ke-182. Halaman 182. Bagi yang ada kitab, boleh terus buka kitab salat berjamaah pada halaman yang ke-182 dalam tajuk sekurang-kurang waktu bersama imam untuk mendapat fadilat berjamaah. Maka di sini tajuk yang baharu ni nak bincang tentang bila bermula fadilat salat berjamaah dan bilakah berakhirnya fadilat salat berjamaah. Saya rasa pada pertemuan sebelum-sebelumnya mungkin ada yang dah pernah tanya soalan begini. Kan, bila dapat fadilat salat jamaah ni mulanya dan bila berakhirnya fadilat salat berjamaah.
Soalan-soalan ni saya rasa mungkin awal-awal dulu pernah ditanyakan, tapi insya-Allah untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan bincang secara khusus lagi dalam permasalahan ini insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang perlu kita fahami betul-betul adalah fadilat solat berjamaah itu berhasil adalah dalam bentuk 4 jenis yang perlu kita faham. Fadilat solat berjamaah yang kita sebut, Nabi sebut salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan. Apa Nabi sebut yang mafhumnya kata apa? Solat berjamaah itu lebih baik berbanding kita solat seorang diri. Dengan apa dia disebut? Kalau solat berjamaah kita dapat 27 darjat ataupun 27 kelebihan. Adapun solat seorang diri kita hanya dapat 1 sahaja. Baik. Maka di sinilah kita katakan bilakah bermula ataupun berhasilnya fadilat solat berjamaah? Bila mulanya dan bilakah berakhirnya fadilat solat berjamaah? Maka di sini saya sebut untuk menghuraikan permasalahan ini, kelebihan bagi fadilat solat berjamaah ini kata ulama dia ada 4 jenis. Perlu kita faham ada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah fadilat berjamaah. Fadilat berjamaah ini nak dikatakan apa dia? Fadilat daripada awal sampai akhir. Fadilat berjamaah. Yang mana pengakhiran bagi fadilat berjamaah itu apa dia? Bila kata fadilat berjamaah, mana kata bila kita salat berjamaah, maka apabila kita dapati imam sudah berada pada tahiyat akhir, apakah masih lagi berkesempatan untuk kita mendapatkan fadilat salat berjamaah? Itu termasuk daripada perbincangan fadilat berjamaah. Jadi kelebihan solat berjamaah ini ada 4 jenis. Pertama, fadilat berjamaah. Kedua, apa dia? Mendapat Jumaat. Mendapat Jumaat. Tuan-tuan ingat tak? Dalam tajuk kita pernah bincang bahawasanya dihitung kita mendapat Jumaat adalah sekurang-kurangnya kita mendapat 1 rakaat bersama imam. Ingat tak? Itu dia, tajuk dia. Saya rasa dah bincang lah sebelum ni. Jadi fadilat berjamaah juga dihitung pada jenis yang kedua, iaitu mendapat Jumaat. Jadi bagaimana mendapat Jumaat ni? Kalau orang yang salat daripada awal sampai akhir pada salat Jumaat dengan imam, dah dihitunglah dapat pahala yang sempurna. Adapun bagi orang yang terlewat, barangkali mungkin masbuk, maka sekurang-kurang dia nak dapat Jumaat pada minggu tu, dia kena dapat 1 rakaat bersama imam. Sebagai contoh apa dia? Dia sempat takbiratul ihram sebelum imam rakaat pada rakaat yang kedua, ataupun ketika imam rakaat dia dapat rakaat bersama-sama imam pada rakaat kedua dalam solat Jumaat, maka dihitung baginya telah mendapat Jumaat pada ketika itu, pada minggu itu. Itu bagi fadilat Jumaat. Yang ketiga, mendapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Ini paling afdal. Apa dia? Imam takbir, lepas sempurna imam takbir, dia pun bergerak ataupun dia pun memulakan salatnya untuk takbiratul ihram. Ini paling baik. Sebab tu kita sebut siapa yang jamaah dan dia dikategorikan sebagai makmum yang muafiq, jangan risau, dia ada banyak kategori yang didapat dalam fadilat berjamaah, kan? Seperti mana Nabi sebut, apa kata Nabi SAW berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan apa? Man salla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nabi sebut apa dia? Siapa yang salat berjamaah bersama imam selama 40 hari 40 malam, Nabi sebut, dalam keadaan dia mendapat at-takbiratul ula. At-takbiratul ula inilah yang dibincangkan oleh ulama. Apa dia? Kita dapat menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama imam dengan kadar kelajuan ataupun kecepatan yang sederhana sebelum imam rakaat pada rakaat yang pertama. Inilah maksud at-takbiratul ula ni, adalah makmum yang muafiq. Nabi sebut siapa yang dapat bersama-sama imam selama 40 hari 40 malam,
Maknanya kata apa? Dia dapat jadi makmum muafiq sebanyak 200 waktu, iaitu 40 hari 40 malam bersama imam dengan tanpa lubang-lubang. Maka dijanjikan Nabi SAW ke atas diri dia, dia akan dapat 2 pelepasan. Apa dia? Pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat munafiq. Itu dia kelebihan. Sebab tu ulama memecahkan ataupun membahagikan fadilat berjamaah itu kepada 4. Yang pertama tadi apa dia? Fadilat berjamaah. Yang kedua, mendapat Jumaat. Yang ketiga, fadilat mendapat takbiratul ihram bersama-sama imam. Yang keempat apa dia? Mendapat rakaat. Sebab tu kadang-kadang kita lihat orang salat berjamaah tapi kelebihan yang didapat berbeza-beza. Orang yang muafiq dengan orang yang masbuk, adakah sama kelebihan yang didapat? Maka kata ulama tak sama. Sebab muafiq didapat 100% markah. Adapun masbuk didapat kurang sedikit. Barangkali dia masbuk dapat rakaat, ataupun barangkali dia masbuk yang tidak mendapat rakaat. Kan? Jadi di sinilah yang membezakan dia. Kan? Kalau dia nak dapat penuh, maka dia kena buat macam mana orang lain buat penuh. Ini perbincangan berbeza pula dalam masalah orang yang lazim pergi jamaah. Kita bincang tu tajuk ni. Orang yang memang istiqamah pergi jamaah, tapi satu masa dia tak boleh pergi jamaah disebabkan dia uzur. Maka di sinilah menurut pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam As-Subki, kata apa dia? Berhasil fadilat solat berjamaah dengan syarat dia orang yang lazim pergi jamaah, dan sebelum dia nak pergi jamaah tu dia dah niat nak pergi jamaah tetapi dia tak boleh pergi jamaah disebabkan uzur. Maka dia dapat fadilat jamaah tersebut. Dengan syarat juga kata ulama, dia dah ikhtiar habis mungkin. Contoh, dia tak boleh pergi masjid jamaah, kat rumah pun dia kena ikhtiar jamaah. Kalau dekat rumah dia tak boleh jamaah, melainkan dia hanya boleh solat seorang diri, maka kata ulama di situlah berhasilnya fadilat berjamaah bagi diri dia, walaupun dia solat seorang diri. Ini lain cerita dia, tak sama dengan apa yang kita bincangkan sekarang. Cumanya kualiti dia tak sama. Faham? Kualiti dia tak sama. Kan? Mungkin fadilat dapat sama, kualiti dia beza pula, betul? Kita beli barang tuan-tuan, kadang-kadang dekat pasar sama barang, betul Kadang-kadang kita beli pasar ikan sama. Ikan apa? Ikan kembung. Ni pun apa? Ikan kembung juga. Kan? Sama tak ikan kembung? Sama. Tapi kenapa harga dia beza? Ni mungkin dah lama sikit, yang ni baru naik segar sikit. Jadi itulah yang membezakan antara kelebihan dalam fadilat salat berjamaah. Jadi secara umumnya dapat kita fahami tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah kelebihan bagi fadilat salat berjamaah ini, kata ulama, ada 4 jenis. Maknanya ada 4 kategori. Pertama, fadilat berjamaah. Kedua, apa dia? Mendapat Jumaat. Ketiga, apa dia? Mendapat kelebihan bersama-sama imam ketika takbiratul ihram. Dan yang keempat adalah mendapat rakaat. Baik, kita sambung halaman 182. Berkata penyusun kitab Fathul Mu'in, bagi fadilat berjamaah, kan, ianya akan didapati oleh makmum yang masbuk hanya sekiranya ia dapat bersama imam selagi imam masih belum selesai beri salam. Yang ni fadilat berjamaah, ulama bincang tentang bilakah berakhirnya fadilat salat berjamaah. Bagi orang yang datang, makna kata fadilat berjamaah ini kategorinya siapa yang masbuk. Datang lewat, barangkali ada uzur, maka dia sampai di jamaah. Bila berakhirnya fadilat salat berjamaah? Bila berakhirnya fadilat salat berjamaah tuan-tuan, adalah selagi mana imam belum sebut huruf mim pada lafaz alaikum dalam kalimat assalamu alaikum pada salam yang pertama. Faham betul-betul ingat balik betul-betul. Berakhirnya fadilat salat berjamaah adalah apabila imam sudah pun menyebut huruf mim pada lafaz alaikum dalam kalimat assalamu alaikum. Mana assalamu alaikum, selagi mana imam belum lagi sebut huruf mim tu, selagi itulah kata ulama masih lagi berhasil fadilat salat berjamaah bagi diri kita.
Andai kata kita pun takbir usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu ak, baru sebut ak, imam pun dah bagi salam, assalamu alaikum, baru kita sebut sebab bar. Maka kata ulama, di situ tidaklah lagi berhasil fadilat solat berjamaah bagi diri kita. Boleh faham? Ada juga yang berhasil. Apa dia? Berhasilnya fadilat berjamaah bagi dirinya. Dengan apa? Dengan dia sempat sempurnakan uruf takbiratul ihram. Bila dia sempurna, imam pun bagi salam. Maka dalam masalah ni dia nak kena duduk tasyahud akhir tak? Dia disebut. Contoh bagaimana? usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Elok dia sebut perkataan bar dan dia dah sempurnakan huruf takbiratul ihram, maka imam pun assalamu alaikum warahmatullah, imam pun dah beri salam. Maka dalam keadaan begini, apakah dia wajib duduk tahiyat akhir? Sebab bila dia niat ikut imam, kata ulama, dia wajib ikut imam pada perbuatan, walaupun perbuatan itu tak dikira bagi dirinya, tetapi wajib dia ikut sebab dia dah niat ikut imam. Faham? Maka dalam permasalahan ini, apakah wajib dia duduk tahiyat akhir? Maka di sini bincang ulama, dia tak perlu lagi duduk tahiyat akhir, kerana imam telah beri salam. Dan bila imam beri salam, maka disitulah telah terputusnya al-qudwah, iaitu ikatan antara dia dengan imam. Tapi dia dapat fadilat jamaah tak di sini? Kata ulama, dapat. Sebab sebelum dia dah sempurna takbiratul ihram, baru imam bagi salam, maka dia dah dapat kelebihan fadilat salat berjamaah. Boleh? Cuma di sini bincang, apakah sunat dia baca doa iftitah? Yang ni kadang-kadang kita pening. Ada orang dia takbir Allahu akbar, imam tengah duduk tasyahud akhir ni, dia pun takbir Allahu akbar, dia pun duduk tasyahud akhir bersama-sama imam. Lepas dia duduk tasyahud akhir bersama-sama imam, imam pun bagi salam. Bila imam bagi salam, dia pun bangkit berdiri betul. Nak tambah berapa? Tengok solat lah. Kalau solat zuhur 4 rakaat lah dia tambah. Kalau solat maghrib 3 rakaat lah dia tambah. Kalau solat subuh 2 rakaat lah dia tambah. Tetapi di sini apa dia lakukan? Lepas dia duduk tasyahud akhir bersama-sama imam, dia pun bangkit berdiri. Maka itu adalah merupakan rakaat pertama bagi dia, betul? Dia pergi baca doa iftitah. Apakah benar atau tidak? Maka dijawab oleh para ulama, kesalahan di situ. Ini kesilapan. Bila mana dia dah duduk tasyahud akhir bersama-sama imam dan dia dah bangkit berdiri, walaupun itu merupakan rakaat pertama bagi diri dia, maka telah luput baginya masa untuk baca doa iftitah. Boleh faham? Yang ini dibincang oleh para ulama. Orang yang tak luput bagi dirinya untuk membaca doa iftitah adalah siapa dia? Waktu dia takbir Allahu akbar dah sempurna dan dia dah dihitung mendapat fadilat berjamaah, belum sempat dia duduk tasyahud akhir bersama imam, imam telah bagi salam, maka dia baru sunat baca doa iftitah. Kalau dia dah duduk tasyahud akhir bersama imam, maka telah luput masanya untuk baca doa iftitah. Boleh faham? Ini diperbincangkan oleh para ulama tentang bilakah sunat baca doa iftitah dan bila pula tak sunat baca doa iftitah. Ini juga sama juga dengan permasalahan apa dia, ketika mana dia sampai dia dapati imam sedang sujud pada rakaat pertama, Allahu akbar, dia takbir dan dia sujud bersama-sama imam. Kemudian dia bangkit berdiri untuk rakaat pertama bagi diri dia, tetapi bagi imam sudah rakaat kedua. Dia rakaat pertama. Kalau menurut kata ulama, kalau dia ada masa yang panjang, dia boleh baca doa iftitah. Tapi dalam keadaan begini, dia tak sunat lagi baca doa iftitah, sebab tempoh untuk dia baca doa iftitah telah pun luput. Berbeza pula masalah apa dia? Imam berdiri pada rakaat kedua, dia pun takbir Allahu akbar, dia takbir. Maka pada ketika itu dia rakaat pertama, imam rakaat kedua, sekiranya dia berpeluang untuk membaca doa iftitah, ada masa, disebabkan barangkali mungkin imam baca panjang sangat atau sebagainya, maka dia juga disunatkan baca doa iftitah. Kan? Tetapi kita bincang tadi adalah berakhirnya fadilat solat berjamaah adalah apabila imam itu sebut perkataan alaikum
pada lafaz pada kalimat assalamualaikum. Selagi mana imam belum sebut huruf mim tu, pada kalimat assalamualaikum imam belum sebut lagi, selagi itulah masih lagi berhasil fadilat salat berjamaah. Jadi selesailah masalah. Kalau ada kata dapat ke tak dapat ustaz fadilat salat berjamaah, maka kita kata dapat atau tidak itu bergantung kepada maslahah dia sendiri, keadaan dia sendiri. Waktu dia sampai, dia berada pada mana, maka itulah yang menentukan sama ada berhasil fadilat salat berjamaah ataupun tidak. Cuma orang yang dapat takbir saat-saat imam sudah berada pada hujung-hujung salat, fadilat yang didapat, fadilat jamaah dapat cuma kurang sahaja. Tak sama bagaimana orang yang muafiq dapat daripada awal salat bersama-sama imam. Jelas tak sekarang ni? Entah jelas sekarang Baik. Sambung gambaran bagi masalah ini ialah misalnya imam memberi salam sebaik sahaja imam selesai takbiratul ihram. Sememangnya dalam keadaan begini haram bagi makmum duduk kerana makmum hanya boleh duduk selepas takbiratul ihram jika bertujuan mengikut imam. Sedangkan pada ketika itu imam sudah memberi salam, sekiranya makmum itu duduk juga dengan sengaja dan ia mengetahui larangan itu, maka batallah solatnya. Ini tak bolehlah. Contoh macam mana disebut? Allahu Akbar, imam dah bagi salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana kata bar dia imam bagi salam. Maka kalau ikut hukum fiqh kata ulama, dia tak boleh bagi salam. Hukum dia duduk, dia tak boleh duduk tahiyat akhir bersama imam. Kalau dia duduk, hukumnya haram. Haram ini boleh menjejaskan kesahihan salatnya. Apa maksud dia? Batal salat dia. Ni tuan-tuan semua dah tahu dah, tak boleh buat. Kalau buat juga, maka batal salat tuan-tuan. Tapi bagi orang yang jahil, kata ulama, dimaafkan, tak mengapa. Kan? Sebab tu penting tuan-tuan kita buka pengajian kitab salat berjamaah ni. Sebab apa? Sebab kita nak ambil faham, kita nak ambil tahu. Sebab masalah ni tak ramai yang tahu. Ramai yang tahu salat berjamaah 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tapi hukum hakam mereka tak faham. Ini akan mengakibatkan mereka tak tahu bilakah salat mereka itu sah, bilakah salat mereka itu tidak sah, bilakah salat mereka itu sempurna, bilakah salat mereka itu menjadi tidak sempurna ataupun kurang sempurna. Baik. Tetapi jika ia melakukannya kerana jahil, maka salatnya tak batal. Ini saya dah sebut tadi. Sekiranya ia melakukan kerana terlupa, hendaklah ia segera berdiri apabila sedar, dan sunat baginya sujud sahwi di akhir salatnya. Ini adalah kerana ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan salat jika perkara itu dilakukan dengan sengaja. Mana kata apa tuan-tuan? Dia dah belajar, kan contoh Allahu Akbar, dia dah belajar, imam dah bagi salam, dia pun duduk tasyahud akhir. Tengah-tengah duduk tasyahud akhir, baru dia sedar bahawasanya dia tak boleh buat. Contoh apa dia? Dia dah mula bergerak kan? Bergerak nak duduk tahiyat akhir, sedangkan imam dah bagi salam. Maka dia wajib cepat-cepat untuk patah balik untuk berdiri. Dia tak boleh duduk, tak boleh kembali duduk. Dia kena wajib cepat untuk patah balik. Pada ketika ini dia sunat sujud sahwi. Bila dia sunat sujud sahwi? Sebelum dia selesai salam, dia sunat sujud sahwi. Kenapa? Ustaz, sebelum ni kan dah pernah bincang, makmum kan tak wajib sunat makmum tak perlu sujud sahwi waktu dia salat berjamaah dengan imam. Ya, makmum memang tak perlu sujud sahwi bila mana waktu dia buat silap yang sunat untuk dia sujud sahwi, ketika itu imam ada dengan dia. Memang dia tak sunat untuk sujud sahwi. Faham tak? Waktu dia buat silap, imam ada dengan dia. Memang dia tak sunat sujud sahwi sebab silapnya itu telah ditanggung oleh imam. Tapi dalam masalah begini, bukankah kita katakan imam dah tak ada dengan dia? Siapa yang nak tanggung diri dia? Melainkan diri dia menanggung diri dia sendiri. Maka dengan sebab itulah dia sunat sujud sunat untuk dilakukan sujud sahwi. Ini dia ada gambaran masalah. Apa dia? Bila dia dah sempurna takbiratul ihram, maka dia dapati imam telah memberi salam, dia tak boleh duduk tasyahud akhir. Kalau dia duduk dan dia tahu akan haramnya perbuatannya itu, maka solatnya batal. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan dia jahil, kata ulama, dimaafkan. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan dia tahu hukum, cuma dia lupa hukum, maka kata ulama, dia wajib patah balik kepada perbuatan yang sepatutnya itu, dia kena berdiri balik. Andai kata dia dah berdiri sempurna, maka sebelum dia salam nanti pada akhir solatnya, dia sunat sujud sahwi. Jelas tak? Boleh Pak Baik, sambung. Sebaliknya jika imam masih belum memberi salam selepas masbuk itu takbiratul ihram, maka wajib bagi masbuk itu segera duduk. Ini lain pula. Allahu Akbar, imam masih lagi dalam tahiyat lagi, tak habis lagi, tak bagi salam lagi. Maka pada ketika itu kata ulama, dia memang wajib duduk.
Sebab wajibnya makmum ikut imam pada ketika itu adalah wajib pada perbuatan. Boleh faham? Wajib ikut imam pada perbuatan. Jadi apa yang wajib? Wajib duduk tasyahud akhir bersama imam. Itu wajib. Tapi baca tasyahud bersama imam wajib tak? Kata ulama tidak. Baca itu hukumnya sunat. Boleh? Ini kadang-kadang ada duduk keliru ni. Bila duduk tasyahud akhir dengan imam, maka dia kata apa? Wajib tak ustaz dia baca tasyahud? Tak wajib dia baca, tapi duduk dia wajib. Jelas tak? Boleh faham? Ini kadang-kadang jadi kekeliruan ni. Kan? Ada kita tengok kawan kita duduk tasyahud akhir dengan imam, tapi dia tak baca tasyahud akhir dengan imam. Ya, barangkali dia masbuk dan boleh jadi itu bukan tempat dia duduk tasyahud akhir bersama imam. Imam duduk tasyahud akhir, barangkali mungkin dia baru rakaat ketiga. Dia pun tak baca tasyahud. Imam baca tak? Imam baca. Tapi dia tak baca. Dia tak baca, kata ulama, tak batal. Cuma afdalnya bacalah. Itu jadi bincang, boleh faham? Walaupun pada ketika itu bukan tasyahud akhir bagi dirinya, tapi bila mana dia duduk tasyahud akhir bersama imam dan dia baca juga tasyahud akhir bersama imam, maka hukumnya sunat dan beroleh pahala lagi. Pahala tambahan, bonus bagi diri dia. Kan, jadi boleh faham tak? Wajib makmum itu ikut imam pada perbuatan, tapi tak wajib pada bacaan. Gambaran masalah dia apa dia? Tasyahud akhir tadi, boleh faham? Dia wajib duduk baca, wajib tak? Kata ulama tak wajib, hanya sunat sahaja. Kalau dia baca dapat pahala, kalau dia tak baca tak ada apa-apa. Tapi afdalnya kata ulama baca itu lebih afdal. Jadi kalau siapa yang nakkan yang afdal, dia bacalah. Siapa yang tak nak afdal, dia tak bacalah, dia diam je lah. Kan? Baik. Sekiranya ia dengan sengaja terus berdiri sedangkan ia mengetahui kewajipannya itu, maka batallah solatnya kerana perbuatan itu merupakan menyalahi imam secara hudud kan? Jadi kalau dia tahu dia wajib duduk bersama imam, hukumnya wajib duduk bersama imam. Contoh dia takbir Allahu Akbar, imam belum bagi salam, hukumnya wajib dia duduk tasyahud akhir, tapi dia tak nak duduk dan dia tahu akan hukumnya haram, maka kata ulama batal solat dia. Bagi orang yang tak tahu, dimaafkan syarak. Sama juga perbandingan masalah dia. Ada pun orang yang lupa, dia tak wajib. Maka bila mana, cuma bezanya orang yang lupa ketika itu dia tak duduk, dia terus berdiri sahaja, dia tak duduk sampai imam bagi salam. Cuma perbincangannya apa? Dia tak sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab waktu dia buat silap tadi, imam ada dalam jamaah. Ini berbeza dengan masalah tadi. Imam dah bagi salam, dia duduk. Jadi waktu dia buat silap, imam dah tak ada dengan dia. Yang ni dia buat silap, imam ada dengan dia tak? Ada. Apa silap dia? Dia tak duduk tasyahud akhir bersama-sama imam. Itu silap dia. Sebab apa? Sebab dia jahil. Jadi nak keluar daripada masalah ni apa dia? Kenalah pergi belajar. Betul kenalah pergi belajar, kenalah faham betul-betul. Jangan sekadar apa, aku pergi jamaah pun dah cukup baik dah, kan? Belajar tak nak, kan? Kenapa? Kerana inilah dikatakan bahawasanya dia telah terkena musibah ilmu ataupun fitnah bagi ilmu. Sebab apa? Sebab dia rasa oh tak penting kot ilmu ni. Sedangkan apa yang kita pelajari pada hari ni, tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, itu merupakan fardu ain, tuan-tuan. Tuan-tuan solat tapi tak tahu hukum, apa masalah jadi? Masalah juga, kan? Kan? Itu jadinya akhirnya jadi apa? Imam yang buat hukum sendiri. Kan, waktu salat dia buat hukum sendiri. Kan, ada yang paling kita takut, tuan-tuan, buat pandai, tuan-tuan. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan kata tahulah. Kalau dia tak tahu, patutnya jawapan yang boleh diberikan apa dia? Bagi saya masa, saya rujuk semula. Itu yang patutnya dia jawab. Tapi tak, dia kata dia terus jawab sedangkan dia tak pasti akan jawapannya. Banyak tak hari ini imam yang begitu? Terlalu ramai, tuan-tuan. Hari ini ramai jadi imam sebab apa, tuan-tuan? Sebab dah pencen, tak ada kerja. So kerja imam paling senang, dia kata, kan? Kita tak salahkan mereka jadi imam, tuan-tuan, tapi apa yang jadi silapnya apa? Mereka tak nak belajar tentang selok-belok imam dan makmum. Apa dia? Ni hukum hakam, tuan-tuan. Salah tak dia jadi imam? Tak salah, tuan-tuan. Apa yang silapnya apa, tuan-tuan? Dia tak nak tahsin bacaan dia. Dia tak nak perbaiki bacaan dia. Itu silap tak? Itu silap, tuan-tuan. Betul tak? Dia nak jadi imam, betul. Kerana kalau dia tak jadi imam, maka tak ada orang jadi imam, betul tak? Betul. Tapi kesilapan dia apa? Dia tak nak mendalami ilmu Al-Quran, kerana kesahihan salat berjamaah itu bergantung kepada Fatihahnya, betul? Yang kedua apa dia, tuan-tuan?
dia tak nak mendalami hukum hakam salat berjamaah. Tuan-tuan, saya nak cerita ni banyak tempat. Kadang-kadang kita bincang kitab salat berjamaah ni, kadang-kadang imam sepatutnya yang ada pun imam tak ada, tuan-tuan. Dia malu, tuan-tuan. Kita kata jangan malu, sebab kita belajar sama-sama. Dan kita tujukan hukum ni bukan kepada imam masjid, imam surau, tak, tuan-tuan. Kita tujukan hukum ni kepada semua, sebab semua bakal jadi imam, betul? Sebab dia rasa ustaz buka kitab salat berjamaah macam ustaz nak apa? Nak kena atas kepala dia je. Tak, tidak. Kita belajar sama-sama untuk apa dia? Untuk kita faham. Sebab apa? Sebab kita lelaki dan juga wanita juga bakal jadi imam. Lelaki mungkin jadi imam kepada apa, isterinya dan anak-anaknya, betul? Yang perempuan mungkin barangkali jadi imam kepada anak-anak perempuannya, kan? Ataupun rakan-rakan yang perempuan. Maka perlu tak dia fahami hukum ni? Ya, perlu, tuan-tuan. Bukan sekadar belajar hukum solat berjemaah. Alah, aku dulu dah khatam kitab Matla' Al-Badrain tu dulu kan belajar sekolah agama tahun 60-an dulu kan, kitab fiqh Matla' Al-Badrain. Aku dah khatam bab tu. Kalau cerita pasal bab solat, aku dah faham dah rukun solat tu 13. Kan, sunat-sunat salat, makruh apa ni, perkara yang membatalkan salat, aku dah faham dah. Itu kunci salat. Tak sama dengan salat berjamaah, tapi membawa kepada maksud salat juga, faham? Cuma perbincangan dia berbeza. Tuan-tuan, kita tahu salat itu ada syarat dia, betul? Ada syarat sah dan syarat wajib. Sebagian ulama tak sebut syarat sah, syarat wajib. Ulama sebut syarat sahaja. Ada sebahagian kitab disebut dengan syarat itu bagi kepada dua, syarat sah dan syarat wajib. Ada yang disebut begitu. Itu syarat salat. Tapi kita kena ingat, dalam solat berjamaah juga ada syarat dia juga. Yang menentukan kesahihan solat berjamaah, ya, dia ada syarat. Saya rasa dah bincang di sini. Dah belum? Dah masuk belum tajuk syarat? Syarat al-qudwah, syarat ikut imam. Ada 7 syarat ikut imam yang disebut oleh pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin. Pertama, tentang kedudukan imam dengan makmum. Kedua, tentang makmum mesti tengok ataupun mendengar imam. Ketiga, tentang apa kedudukan makmum dalam masjid itu sendiri, macam mana, kan? Apakah di sini dihitung dapat fadilat ataupun terputus saf ataupun dapat jamaah ataupun tidak. Itu pun kita pernah bincangkan masalah ni. Saya rasa dah bincang dahulu dalam tajuk dahulu. Kita tengok kalau belum, maknanya ada kesempatan. Belum lagi sampai. Ni belum sampai lagi. InsyaAllah akan datang kita sampai. Syarat-syarat sah ikut imam. Ni pun penting juga, tuan-tuan. Sebab hari ni ramai kata sah je ikut imam, kan? Tapi dia tak tepati syarat sah ikut imam. Bila dia tak tepati syarat sah ikut imam, maka secara pasti, tuan-tuan, salat dia jadi terbatal, kan? Tak tepati. Baik. Ini bererti kita sambung. Makmum yang dapat bersama imam sebelum imam selesai memberi salam telah mendapat satu rukun bersama imam. Apabila makmum dapat bersama imam pada satu rukun, bermakna berhasillah baginya semua pahala berjamaah dan kelebihannya, walaupun tidaklah sama dengan fadilat didapati oleh yang makmum muwafiq, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih tadi. Didapat tak kelebihan jamaah tu, kata ulama? Dia dapat. Cuma sama tak? Tak sama. Kan? Contoh apa tadi yang sebut gambaran masalah, dia takbir Allahu Akbar, imam pun bagi salam, kan? Dah sempurna, baru imam Assalamualaikum warahmatullah. Kata ulama, dia dapat tak kelebihan fadilat jamaah? Kata ulama, dia dapat. Seperti mana hadis yang saya baca di salatul jamaatil tafdulu salatul fadil, dia dapat. Cuma dia tak sama. Faham tak? Tak sama. Macam mana apa dia? Macam mana makmum muwafiq dapat. Makmum muwafiq dapat yang paling terbaik lah, kan? Ibarat kita dapat yang paling great, yang paling baik, dapat makanan yang paling baik. Itu keadaan dia, kan? Apa lagi? Kalau kenderaan tu mungkin kenderaan yang paling baik. Kalau penginapan mungkin penginapan yang paling baik. Begitu keadaan dia, kan? Kalau pergi pasar beli barang basah, yang didapat yang paling baik. Macam saya kata tadi, pergi pasar beli ikan kembung, sama-sama ikan kembung, cuma harga beza mungkin sebab kualiti lah. Yang ni mungkin dah lama 3-4 hari, yang ni mungkin baru naik segar lagi. Itu beza dia. Dapat tak? Dapat, cuma beza nilai ataupun dari segi sudut dari segi sudut kualitinya berbeza. Wallahu a'lam bissawab. Kan? Jelas hari ni. Dapat hari ni tentang kelebihan salat berjamaah.
Jadi secara kesimpulannya apa dia tuan-tuan? Berhasil fadilat salat berjamaah itu kata ulama dibahagikan kepada empat jenis. Jenis yang pertama apa dia? Fadilat berjamaah. Apa dia fadilat berjamaah? Yang kita sebut tadi. Berakhirnya fadilat salat berjamaah bila Yang kedua apa dia? Mendapat Jumaat. Apa dia mendapat Jumaat? Sekurang-kurang bagi mendapat Jumaat itu adalah mesti dia dapat 1 rakaat bersama-sama imam dalam salat Jumaat. Ketiga apa dia? Mendapat kelebihan takbiratul ihram bersama-sama imam. Apa dia? Imam takbir, dia pun takbir. Tapi tambahan sikit, perlu kita fahami, seorang makmum yang bersama-sama imam dalam kategori muafiq, dia nak takbir bersama-sama imam, maka dia kena pastikan syarat ni dulu. Ni ada syaratnya. Syaratnya nanti kita akan sebut tentang syarat sah. Apa dia kesilapan kita? Imam belum sempurna takbiratul ihram, dia dah angkat takbir. Contoh macam mana? Imam baru sebut Allahu Ak, dia pun dah mula angkat takbir. Ini kesilapan. Siapa yang lakukan hal yang begini, dia telah langgar syarat sah ikut imam. Maka apa berlaku? Salat dia batal. Dia kena ulang balik takbir dia. Yang ni ramai yang tak faham. Ramai yang kurang jelas tuan-tuan. Jadi perlu kita fahami, bila kita nak mula takbir, Allahu Akbar, bila imam dah sebut perkataan bar, baru dia mula Allahu Akbar. Ini maksud yang kita kena fahami. Sebab ramai yang kadang-kadang saya perasan, wallahu a'lam bissawab, kita anggap mereka belum faham lagi. Tapi bila kita nak beritahu kepada dia, tak sempat nak beritahu, dia dah balik dulu dah. Sebab mungkin waktu imam wirid dia dah keluar dulu. Jadi kita nak pesan kepada dia, yang tu tak boleh, itu boleh menjejaskan kesahihan salat. Apa dia yang menjejaskan kesahihan salat? Imam belum sempurna uruf takbiratul ihram, dia dah mula angkat takbir. Sebab apa? Dia nak dapatkan yang paling terbaik, kata dia. Betul tak? Dia nak dapatkan yang paling terbaik. Sedangkan dia nak dapatkan yang paling terbaik, dia tak faham akan konsep sebenar yang dikatakan at-takbiratul ula itu sendiri. Kan? Dia pun imam Allahu Ak, belum habis lagi, dia dah Allahu Akbar. Maka dia kata, aku dapat paling baik sebab aku dapat mula takbir sebelum orang lain mula takbir. Rupanya dia buat perkara tersebut dalam keadaan dia jahil, dan dia tak sedar salatnya telah batal. Ini pun kita akan bincang nanti insya-Allah dalam syarat sah ikut imam. Apa dia? Mesti juga makmum mulakan takbiratul ihram setelah dia yakin imam dah sempurna uruf takbiratul ihram. Bagaimana dia nak mendatangkan keyakinan imam telah sempurna uruf takbiratul ihram? Sebab tu bagi imam kena dia angkat suara waktu dia menjadi imam. Apa dia? Allahu Akbar. Dia sunat angkat suara. Sebab apa? Sebab nak beri green light kepada makmum supaya nak tahu imam dah sempurna takbiratul ihram. Boleh faham? Maka barulah dia Allahu Akbar. Boleh faham? Yang ini dikatakan fadilat mendapat takbiratul ihram bersama-sama imam. Barulah betul. Bukan dia kata fadilat mendapat takbiratul ihram bersama-sama imam, imam belum sempurna takbiratul ihram, dia dah angkat takbir. Maknanya apa kata? Dia lebih bijak daripada imam. Itu dia. Kita bagi istilah begitulah. Itu yang kita takut. Tapi masalah ni pun banyak berlaku. Sebab apa? Sebab kurang faham. Kan? Bila kita buka pengajian, mereka pun tak hadir, mereka tak nak ambil pengetahuan. Natijahnya apa tuan-tuan? Bila mereka buat, mereka jadi orang yang buat pandai. Akhirnya tuan-tuan, rosak ibadahnya. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Yang keempat apa dia? Fadilat mendapat rakaat. Barangkali mungkin dia tak dapat baca Fatihah bersama-sama imam, tapi dia dah dapat rakaat bersama-sama imam. Macam mana? Dia takbir Allahu Akbar, sempurna dia takbir, imam pun rakaat, maka dia tak perlu baca surah Fatihah, dia terus sahaja rakaat dengan imam. Maka ini maksud dia apa? Fadilat mendapat rakaat bersama-sama imam. Maka itulah dia tuan-tuan, 4 perkara yang disebut bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis fadilat salat berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya, boleh tanya, silakan. Ada soalan?
Boleh dapat Jelas tak apa yang saya sebut ini? 4 perkara, 4 jenis ni tentang fadilat solat berjemaah. Jadi kalau andai kata kita nak tahu bagaimana orang tu boleh dapat fadilat jemaah atau tidak daripada 4 jenis ni Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, maknanya semua jelas lah semua jelas lah, boleh dapat faham betul Baik tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, kalau tidak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita tawakufkan kuliah kita untuk minggu ni. Insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan, insya-Allah pada hari Khamis. Jadi sebelum saya akhir nanti tuan-tuan, seperti mana sedia maklum, tuan-tuan yang berminat nakkan sabun basuh, sabun basuh yang kami Pondok Pengajian Ibn Yazid ada buat, maka tuan-tuan kalau nak beli nanti boleh jumpa dengan saya punya pembantu nanti lepas salat, insya-Allah harganya dalam RM30 untuk yang 5 liter, untuk yang 10 liter, 10 kilo lah. Yang 5 kilo harganya RM18, ada lagi insya-Allah. Dan sedikit saja makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat nak dapatkan sanitizer, sanitizer biotech sanitizer biotech, dia tak ada alkohol, dia daripada sumber semula jadi. Yang berminat lah, siapa yang berminat lah, nanti lepas isyak nanti boleh jumpa. Ada tester dia, ada bau pun, ada bau, tak saya ada bau-bau yang tertentu lah. Dan kalau tuan-tuan pakai, insya-Allah tak khawatir lah berlaku terbakar dan sebagainya lah kan. Dan kalau tuan-tuan berminat nak beli untuk infakkan pada surau atau masjid pun boleh juga, tak ada masalah. Harganya sekitar, tak saya, RM45 satu botol, botol besar tu ada. Yang tu pun antara salah satu ikhtiar kami daripada Pondok Pengajian Ibn Yazid untuk jual bagi mendapatkan dana, untuk mendapatkan dana bagi menampung kos-kos kami bulanan. Dan saya maklum kepada tuan-tuan, kos pengajian kami ataupun kos pengurusan kami sebulan hampir mencecah RM11,000 satu bulan untuk kos pengurusan sahaja. Pengajian dah berjalan belum? Alhamdulillah dah berjalan setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin. Cuma kena ikut SOP je lah. SOP sekarang dalam keadaan PKPP ikut, cuma tak boleh rapat-rapat je lah. Kami pengajian dah jalan. Mengaji kitab bayar tak? Saya kata tak bayar, percuma datangnya. Kitab pun kita beri insya-Allah. Cuma di sinilah kami ikhtiar kami mendapatkan dana adalah dengan kami dah cuba mempelbagaikan, antaranya kami jual kapsul urat saraf, jual sabun, kemudian yang terbaru ni kami jual sanitizer insya-Allah. Sanitizer untuk membantu dana kami. Jadi tuan-tuan berminat nak dapatkan nanti sanitizernya, tester dia insya-Allah nanti lepas solat nanti boleh dapatkan, boleh cuba. Dia ada 6 jenis bawah. Ada 6 jenis. Boleh tengok nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu saja daripada saya. Yang baik adalah daripada Allah dan yang buruk adalah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.